Aina ni dia pergi buang. Okay, so hari ni saya nak masuk terus chapter baru sebab kenapa cikgu nak masuk chapter baru? Sebab minggu depan kita akan hilang Chinese New Year lah. Khamis Jumaat kita hilang. So maksudnya saya kena ke depan lah. Okay, so saya masuk kepada chapter baru iaitu chapter penting lah sebab this one is 15 markah for your final exam. So chapter 3 is about electric current and direct current. Okay, so lecture 2 hours sahaja but tutorial is 11 hours. So lecture you hanyalah minggu ni, minggu depan, minggu satu lagi, lepas tu tutorial banyak lah. Dalam 2 minggu kena settle kan. Okay, saya tak akan go through semua sebab yang kebanyakan yang depan ni awak belajar adalah baca je lah. So you boleh baca, cuma saya akan ada start daripada yang second punya baru saya akan ni lah. Okay, so electric and direct current. Electric current you belajar pasal I lah, current. And then direct current, DC current lah, maksudnya yang tengah belajar ni adalah DC punya, direct current yang satu jalan lah. Sama ada dia dia adalah anti-clockwise atau clockwise. Sebab kita ada AC. AC adalah dua, clockwise boleh, dia pergi, lepas tu dia patah balik. Itu AC current. AC current you akan belajar nanti, chapter lain. Okay, you akan belajar pasal electric conduction, drift velocity, electric current, so I sama dengan dq over dt. And then you pernah jumpa ni Q sama dengan E iaitu charge. Ohm's law dan resistivity. Ohm's law jumpa dekat amali V equals to IR atau V directly proportional to I at constant temperature. Resistivity rho equals to RA over L. And then kita akan tengok pada resistance dengan temperature, di mana R dengan temperature adalah directly proportional. That's why the higher you punya temperature, the higher you punya resistance lah. And then kita akan diperkenalkan dengan EMF, internal resistance dengan potential. So yang ini yang saya akan start dulu lah, yang ini. Saya akan start dengan ni sebab yang ini ni baca je, yang inilah. Okay, lepas tu kita akan diperkenalkan dengan resistor in series and parallel. Yang ini. Okay, lepas tu Kirchhoff rule. Kirchhoff rule ni kena buat banyak kali lah. Yang ini pernah keluar last year, 10 markah. Dia seorang je. 10 markah. Sebab memang kalau Kirchhoff rule ni memang markah dia banyak. Sebab jalan kerja dia panjang. Dia ada dua lukisan. Awak kena lukis, awak kena tunjuk loop dia nanti. Okay, lepas tu kita pergi kepada electrical energy. Energy lah, energy. Dan power, ni power, ni energy lah, work. And then potential divider, tahun lepas dia keluar potential divider. So tahun ni saya rasa potentiometer kot. Dalam potentiometer dia kena tengok case lah, ada battery ke without the battery. So sangat panjang lah chapter ni. So that's why markah dia untuk final exam 15 markah. Okay, so apa itu electric current, microscopic model of current. Okay, microscopic, we are talking about you guna mikroskop lah. You pergi dekat wayar, you pergi dekat dalam wayar, you pergi letak di bawah mikroskop, you nak tengok dia punya model of current. So you kena describe lah, kena tahu macam mana microscopic model of current. Define electric current, so formula dia I equals to dq over dt. And then use, kena gunalah formula ni dan formula ni. Okay, so current ni dia datang dari mana-mana? Dia datang daripada bateri. So kalau you put under microscope, dia bukan microscope macam biology tu, dia microscope lain lah, electronic microscope. So you akan nampak ada electron that is moving. Dan electron ni bergerak daripada opposite direction of current. Sebab electron dia akan bergerak daripada negative terminal to positive. But current akan bergerak daripada positif to negatif dan electric field pun akan bergerak dari positif to the negative. Ini adalah electrostatic force lah, dia bergerak dari negatif ke positif. So bila soalan kata suruh describe model of current, microscopy of current, so you kena cakap yang inilah direction dia. So direction for electric field adalah daripada positif ke negatif. Lepas tu direction of current flow adalah daripada negatif to positif. Manakala direction of dia tak ada electron. So ni tiga ni lah, 1, 2, 3.
Electron accelerate because there are electric force. So maksudnya kalau dia suruh describe, pertama sekali awak lukislah. Lukis dalam tu ada bulat-bulat. Bulat tu ada apa? Ada elektron. So awak lukis ada elektron. Dan elektron bergerak dari positif turun negatif ikut electrostatic force, electric force. And then E dengan I bergerak ke sana lah. Dia bergerak daripada positif ke negatif. Electric field dan current bergerak dari positif to negatif. Itu maksud describe model current. Okay, electric current simbol dia adalah I. I sama dengan Q over T. Betul pula, Q over dt. Dia adalah skala dan SI unit dia adalah ampere. Okay, tu tak ada masalah lah. Okay, lepas tu kita masuk kepada electric conduction in metal. Okay, so kalau you tahu bahawa elektron ni dia sebenarnya dia akan gerak move randomly and freely. Okay, when electric field applied to the metal, free electron akan experience electric force and tend to drift with a constant average velocity. So kita panggil dia drift velocity. And the direction is always opposite to the direction of field. Maksudnya originally kalau you ada road, ada wayar. So dalam wayar you tu sebenarnya ada elektron yang move freely. Sebab dia adalah dia bukan duduk rapat-rapat, dia bukan solid. Okay, so apa yang berlaku bila you letakkan dia di dalam medan electric field, so dia akan mengalami electric force. Sebab bila dia ada E, dia akan ada F over Q0. So dia akan ada electrostatic force lah ataupun electric force atau Coulomb's law. So bila dia ada force, maksudnya dia ada pergerakan, dia ada moving. So kita panggil dia drift velocity. So drift velocity ni adalah constant ya. Kenapa panggil drift? Sebab dia gerak laju. Dia gerak memang laju. Memang elektron very small. Dia gerak sangat laju lah sebab dia pun ringan. Power of negative 19. Sangat ringan. Okay, dan dia bergerak is always opposite to the direction of electric field. So itulah maksud dia. Inilah pergerakan dia. Okay. Yang ini saya tak nak go through. Yang ini sebab apa? Yang ini you boleh baca nanti masa tutur kuliah saya akan terangkan. Okay, saya akan start dengan, hari ni saya terus start dengan Ohm's Law ni pun you dah baca kat kuliah, dekat ni. Saya terus pergi dekat E dengan ni. Ya, saya nak awak kenal beza E dengan EMF dengan V. Okey ni 3.4. Okey. Sebab ramai yang akan confuse dekat ini electromotive force, EMF, internal resistance, R kecil, potential different V. So you kena kenal tiga-tiga ni. Apa benda tiga-tiga ni? So first kali you kena define state influence of internal resistance, apa yang akan affect internal resistance. Describe relationship antara EMF of the battery dengan potential difference across the battery. Lepas tu guna formula ni. Okay. Alright, so apa beza EMF dengan V? Okay, cuba tengok pada gambar ni. So dalam gambar ni, saya ada battery. Saya ada resistor. Current keluar daripada terminal positif, patah balik negatif. Okay. So selalunya dekat sini kita hanya buat gambar dia macam ni. Ini bateri. Okay, tetapi kali ni bateri ni lain macam. Dia ada ini. Ini kita panggil dia internal resistor. So apa beza internal resistor dengan external resistor? External resistor dia kat luar. Dia dinampak, kita nampak, we can see. Internal is inside. Macam ni lah, apa, dalam, internal dalam you ni. You tak nampak kan? Tapi kat yang luar you boleh nampak. So, internal resistance ni, dia selalunya memang akan duduk dekat dalam bateri, kalau wattmeter pun boleh, dalam alat itu sendiri. Okay, current flow from terminal A to terminal B.
And then dia bagi tahu current continuously from A to B and EMF is required. So EMF ni adalah energy provided by source, sama ada battery or cell, to each unit charge that flow through external and internal resistor. So meaning EMF ni adalah energy provided, energy yang diberi, yang adalah yang dibagi oleh source untuk melalui siapa, untuk charge tu lalu external dengan internal. But voltage V defined as the work done in bringing test charge from negative to positive terminal of the battery through external resistance only. So tadi awak ada bateri, dalam bateri ni ada internal resistance, so ada external resistance. Okay, V tu awak letak crocodile clip sini, you baca V ni dekat luar. So that's why V ni dia baca through outer je. So maksudnya EMF dengan V tak akan sama nilai. Cikgu, dia kan betul parallel ni, tak. Dalam kes ni, V, EMF selalunya more than V. Kenapa EMF selalu more than V? Sebab EMF dia kena consider external dan internal resistor. But voltage, terminal potential different, voltage maksudnya voltmeter. Dia bukan power supply tau, dia voltmeter. So voltmeter dia baca external resistance sahaja. Okay. So that's why unit untuk both adalah V. So that's why dapat formula ni. Macam mana dapat formula ni? Sebenarnya V sama dengan IR. Itu adalah general. Kalau EMF, dia kan lalu siapa? R besar dengan R kecil. So dia dapat I. So dari sini saya terbitkan EMF sama dengan IR plus IR. V equals to IR ini, V equals to IR. So EMF equals to V plus IR. Rearrangekan, jadikan V sebagai subjek, EMF beraja, so E tolak IR. So dapatlah formula ni. Formula ni yang given in your nyawa. So perlu terbitkan? Tak perlu, so you just guna use sahaja. Cuma you kena tahu beza lah. V ni potential different. Yang lalu R dekat R sahaja. EMF adalah yang lalu dekat R besar dan R kecil. Selalunya EMF ni refer kepada bateri atau power supply. Okay. Usually your EMF will be bigger than V, but can also your V sama dengan EMF bila bateri without internal resistance. Apa maksud dia? Maksudnya you punya bateri, that's why selama ni yang awak buat dekat chapter 1, chapter 2, you anggap ini, katakanlah ini capacitor, you belajar resistor kan, ini capacitor resistor, yang ini dia bagi 9 volt. Kenapa yang ni cikgu tak letak EMF? Sebenarnya ini adalah EMF. Tetapi yang ini saya boleh samakan dia dengan V. Kenapa? Sebab dia tak ada internal resistance. Chapter 1, chapter 2 you belajar tak ada internal lagi. Tapi in our real life actually we have internal resistance. Macam manusia lah, manusia kan dia nak buat benda yang baik. Tapi dalam diri tu pun kadang-kadang ada benda internal yang menyebabkan memberi halangan untuk dia buat baik. Resistance ni kan halangan. Macam you lah, you nak buat baik, cikgu nak buat lah, nak buat fizik, nak buat tutor ni. Alah malasnya. Malas tu internal resistance lah, tak ada siapa menghalang awak. Kalau external resistance tu contohnya nanti ada apa? Ada persatuan ke, ada mesyuarat ke apa, itu external sebab you tak boleh kawal. Kalau internal tu di dalam diri you. Samalah juga ni. So kalau dia tak ada internal resistance, so the battery will be equals to V lah, dia akan sama. Ataupun no current flow. Bila no current flow, maksudnya circuit you ni tak on. Bila circuit you tak on, tak ada current. So tak ada berlaku apa-apa lah. So that's why V boleh sama dengan EMF. Okay, boleh faham tak beza EMF, V dengan R kecil? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, so kena faham ya, itu dah kena faham, itu memang kena faham sebab nanti kalau masuk nanti awak tak faham EMF tu susah. Okay,
Internal and resistor ni dia boleh duduk dalam dua, sama ada dia duduk belakang negatif atau depan positif, tak kisah. Janji dia inside the battery. Okay, dan dia adalah sebenarnya chemical. Internal resistor ni adalah resistance of the chemical inside the battery between the pole. So dia bukanlah resistor yang you masuk dalam tu, dia adalah chemical. Dia very small, selalunya less than 1. Dia resistant due to the chemical inside the battery. So that's why we have internal resistance dan dia depend on the type of chemical use. So kalau chemical tu lagi tinggi dia punya resistance, lagi tinggilah you punya internal resistance. So ingat dia depend pada type of chemical. Ini mungkin boleh keluar kat UPS lah. Okay, macam mana soalan dia? Okay, soalan dia tak susah, soalan dia direct je. Okay, dia bagi battery EMF. So, bila nampak EMF, terus tukar ini EMF. Jangan tulis V dah. V tu kalau dia cakap potential different. Apa beza EMF dengan V? EMF refer kepada battery. V refer kepada voltage. Refer kepada voltmeter. Voltmeter yang awak guna buat eksperimen tu, voltmeter ni voltmeter 0, 10, 20, 30, 50, macam tu. Ini voltmeter. Kalau EMF dia refer kepada bateri, power supply. Voltmeter, kalau potential different ni dia refer kepada voltmeter. Okay. So dia suruh cari, dia bagi internal resistance R kecil. Okay, so dia suruh cari potential different across the terminal. Dan dia bagi current adalah 5. So saya nak guna formula mana? Awak hanya dibekalkan dengan formula ni je. V sama dengan E tolak I R. Saya nak cari V. Saya ada tak EMF? Ada 9. Saya ada tak I? Ada 0.5. Saya ada tak R? Ada 6. So saya boleh dapat jawapan. So saya dapat 6 volt. Okay, soalan number B, dia suruh cari maximum current kalau battery could supply. So dia suruh cari I max. Okay, maksudnya bila dia suruh cari I max, okay, yang battery boleh supply. So saya nak cari EMF lah sebab saya nak cari I untuk EMF. Okay, so kalau saya guna formula tadi, V sama dengan EMF tolak IR. Okey, EMF saya masih lagi sama 9 sebab saya guna bateri yang sama. I nak cari internal resistance masih lagi sama 6. Okey, I ni V sama dengan R. Okey. R ni nak letak apa? Sebab saya nak cari I. Okey, bila nampak soalan maximum current that battery could supply, maksudnya dia hanya ada bateri sahaja. Dan internal resistance dalam bateri lah. So tak ada external. So external awak 0 sebab dia nak maksimum. Maksudnya dengan hanya ada bateri saja berapa current yang boleh capai. Sebab kalau ada internal, external dia akan berkurang lah. So maximum we are talking about R is 0 ni. The current maximum when total external is 0. So bila total dia 0, so you akan dapat I dia 1.5. So bezalah dengan tadi yang ni 0.5. So yang ini ada external resistance. Yang ini tanpa external resistance. Satu ada external, ni internal. Satu ada external, ni ada external, yang ni tak ada external. Yang ni R0. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Yang lain tu saya tak nak buat lagi lah, yang itu nanti. Okay, yang inilah hari ni saya nak buat fokus. Yang tadi tu sebab saya nak kena beritahu awak beza EMF, V dengan R kecil. Sebab nanti awak akan jumpa dekat sini ada R kecil, ada EMF. So awak kena kenal dululah.
Macam kita nak masak lah kan. Saya nak masak Maggi. Lepas tu tapi saya pergi ambil makaroni. Boleh ke? Tak boleh. Saya kena kenal bahan-bahan dia dulu. Baru saya faham. Okay, so sama juga ini dengan chapter 2. So that's why saya kata chapter 2 tu awak kena faham yang combination tu. Sebab apa dekat sini dia akan boleh tanya. Sebab markah dekat sini besar 15. 15 tu dia boleh tanya combination in series and parallel lah. So they ask you to derive and determine R effective untuk parallel dengan series. So saya rasa awak dah terror. So maknanya apa maknanya? So kalau resistor bentuk dia macam ni lah, ada gerigi ataupun kotak. Asalkan simbol dia R besar. So yang ini awak dah familiar lah, without junction, dia straight je. Dia straight, so dia adalah R in series. So yang ini ada bateri, yang ini ada R. Kenapa ini sama dengan, bukankah ini EMF cikgu? Ya, ini EMF tapi kita letak simbol V sebab tak ada internal resistance. Macam mana nak tahu ada internal resistance cikgu? Dia akan mention in question. Kalau dia question kata ada internal resistance, baru you kena letak simbol EMF. Tapi kalau dia tak ada mention, so anggap dia V je lah. Sebab V tu adalah berlaku bila dia tak ada internal resistance. Okay, so what happen here? The current flow, kalau untuk series current dia adalah sama lah. Flowing adalah sama. So dari situ I is same. Sebenarnya kalau awak ingat balik dalam kapasitor Q sama. Q kan sama dengan IT. Q dengan I directly proportional. So dalam kes ni bila kalau in kapasitor Q constant. Kalau in resistor I constant. So V akan jadi plus lah. Okay, so V equals to plus. So katakanlah ini V effective. So akan dapat I effective, R effective. V1, I1, R1. V2, I2, R2. V3, I3, I3, R3. Apa yang boleh potong? I. Kenapa cikgu boleh potong I? Sebab I adalah sama I1, tadi I1, I2, I3, I effective sama. So that's why you akan dapat R effective tambah. Perlu hafal ni? Tak perlu sebab dia akan suruh you calculate nanti. Okay, parallel. Macam mana nak tahu dia parallel? Dia ada junction. So bila nampak dia kaki ada T junction. Ada T junction. Ataupun bentuk macam ni satu lagi. Ni. T junction. T junction. Ada tiga cabang. Ada tiga cabang. So dia adalah parallel. So bila parallel, what happen? Dia akan split dia punya current. So I yang keluar daripada positive terminal akan split kepada dua. And then dia split lagi. Last kali dia patah balik dapat I yang sama. So yang ini kena buat satu-satu lah. Ini yang akan dekat kekoh nanti So ingat kalau jump junction you kena pecah dua. Macam batang pipe lah. Ini pipe. Ada dua saluran. So dia akan pecah dua lah. Dan dia akan tengok saluran mana. Tak semestinya saluran ini dan saluran ini sama. Mungkin ini lebar. Yang ini kecil je saluran dia. So depend on what is the current can be flow. So awak jangan, cikgu yang ini 10, saya bahagi 2, 5 tambah 2, 10 cikgu. No, dia bukan begitu. Dia kena tengok dia punya what is the current yang boleh lalu. Okay, so dalam parallel samalah V adalah constant. So I akan jadi plus. So apa yang berlaku? So you tambahkan je. So V sama dengan IR. So I akan sama dengan V over R lah. So I, V effective, R effective. V1, R1, V2, R2, V3, R3. Tapi V adalah sama, so boleh cancel. So that's why dia dapat 1 over R effective sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, sebenarnya you kena tahu yang ini je lah. So hafal ya, R parallel 1 over series tambah. Okay, contoh dia soalan macam ni. So dia bagi calculate R effective. So you akan buat yang mana dulu? You akan buat yang ini dulu. So yang ini bentuk apa? Yang ini bentuk series. So series you akan tambah lah. So you tambah 4 tambah 12. So you akan dapat 16. Bila you dah tambah 2 ni, saya guna color lain Bila you dah tambah 2 ni, dia akan jadi 1. So ini dengan ini pula ada junction. So dia akan jadi parallel. So you akan dapat 1.78 ohm. Unit resistance adalah ohm.
Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya dia suruh cari current yang lalu dekat 12 ni. Dia suruh cari current ni kat sini. So saya label ini R1, R2, R3. So dia suruh cari I yang lalu dekat 2. Okey, kalau soalan nombor B dengan C ni, yang ni dia suruh cari V dekat 4. Saya ada ajar dekat kapasitor saya buat table. So benda yang sama jugalah. Saya suggest awak buat table pecah 3. Pertama lukisan. Kedua cari R efektif. Ketiga naik atas dapatkan I dengan R untuk semua. Itu cara saya lah. Tapi kalau you rasa you faham you nak buat macam cara kuliah ni di mana dia kata nak cari current ni apa dia buat, dia tengok balik. Kalau tengok cara dia buat, dia kata V12 sama. Sama dengan 8. Lepas tu V2 sama dengan V212 bahagi R12. So dapatlah VI2. So kalau saya tak faham saya baca ni apa benda lah ni. Saya kena tengok gambar rajah. Kita tengok gambar rajah pun faham. Maksudnya yang ini boleh tak keluarkan? Okay. So saya dah buatlah ni lukisan. Okay, saya yang ni berapa tadi R dia? Kita ambil R dia terus. 16, seorang lagi 1.78. 1.78. Ini R efektif. Ini R12, 16. Okay. So, saya akan bermula daripada bawah lah. Saya akan cari 3 sekawan tu. 3 sekawan tu yang mana? Okay. R, V, I. Kalau sebelum ni CQV. Tapi yang ini R, V, I lah. Ataupun V, I, R. Boleh tak kisah. So, R dah ada. R efektif 1.78 ohm. So, bila ini efektif, ini semua akan jadi efektif. So, V efektif dah bagi 8 volt ni. 8 volt. I efektif, V sama dengan IR. So, I sama dengan V over R. So, saya akan dapat V bahagi R. 8 divided by 1.68. 4.49 ampere. Okey. Bila dekat sini pula, saya akan refer kepada ni, gambar rajah ni. So, gambar rajah ni ada dua. R12 dengan R3. So, VI. V3I3. 1212. R12 dah dapat 16 ohm. R3 adalah berapa? R3 2 ohm. Okey. Bentuk apakah ini? Bila dapat yang ni bentuk dia parallel. Sebab ini parallel. So parallel maksudnya dia adalah V sama. So saya ambil V orang bawah. So 8V, 8V. So yang ini, I ni kena kira lah V over R lah. So 8 bahagi 16, 0.5 ampere. 8 bahagi 2, 4 ampere. So 4 tambah 0.5 dapatlah 4.5. Sama je. Tapi soalan nak I dekat R2. So saya tak habis lagi ni. So saya kena buat atas lagi pula. Kan sebab gambar rajah kita yang ini yang mula-mula. Yang ini yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah gambar rajah. Ada satu je resistor. Ini aja. Ada R efektif. Yang ini gambar rajah ni lah. Yang satu lagi gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni saya buat kat sini lah. Ada 3. Saya pecah 3. Iaitu R1, R2, R3. Saya tak perlu buat R3 sebab R3 dah ada. So saya tak payah buat R3. So saya buat R1 dengan R2. So VI 2, 2, V1, I1. R1 4 ohm, R2 12 ohm. So maksudnya V. Okey, apa yang sama? Apa yang you nampak antara R1 dengan R2 ni? Dalam keadaan apa? Series. Series maksudnya I dia sama. So I mana yang sama? 0.5 lah. Tak boleh lah ambil 4. 4 ni 3 punya. So saya akan ambil sini 0.5, 0.5.
Okay, so V sama dengan IR. So 4 darab 0.5 dapat 2 volt. Yang ini 12 darab 0.5 dapat 6 volt. So 6 tambah 2 dapat 8. Yes, betul. Okay, soalan pertama tadi dia suruh cari I dekat 2 kan? Dapatlah I dekat 2 ni soalan nombor B. 0.5 ampere. Soalan nombor C dia suruh cari V dekat R1. So ini jawapan dia. C. V dekat R1. 2 volt. Itu cara saya lah. Memang panjang sikit lah caranya. Tapi you boleh dapat semua jawapan. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. So siapa yang tak nak guna cara saya boleh, awak tak nak lukis tak ni boleh. Tapi make sure betul lah apa yang awak buat Okay. Power. Okay, ini contoh lagi lah soalan yang pasal resistor. So awak kena selesaikan mana ni dulu. So awak akan selesaikan yang ni dululah. Ini adalah bentuk apa? Series. So series, dia gabungkanlah R1, R2. Dia gabung jadi R2. So series tambah. Tambahlah. Okay. Lepas tu dia jadi parallel. Kenapa dia tiba jadi sini pula? Okay. Lepas tu dia buat yang ini pula. Ni. R3 dengan R12. Di mana R3 dengan R12 adalah bentuk parallel. So dipanggil R123. So R123 ni terparallel. So you akan dapat 5 lah. So ini. Okay, lepas tu dia buat yang ini pula. Yang ini adalah bentuk apa? Series balik. So series dia akan dapat R1234. So tambahlah. So tambah, so dapat R1234. So last kali R1234 dengan R5 ni adalah junction. So dia adalah bentuk apa? Parallel. So parallel 1 over. So you akan dapat 7.14 ohm. Saya tak nak go through yang ini terlalu detail sebab ini sebenarnya sama dengan kapasitor. So kalau awak faham, awak buat yang kapasitor saya bagi combination tu, awak sebenarnya akan senang dekat sini. Cuma kena terbalik lah. C parallel tambah series 1 over. Kalau resistor terbalik. Parallel 1 over series tambah. Okay, boleh. So ini exercise 3.2 boleh buat. Okay. Kenapa kalau awak tengok ni, apa beza gambar rajah ni, kita ada ni, R kecil. So maksudnya bila nak buat ni, you kena include. Okay, macam soalan ni, macam mana nak settlekan ni, awak kena buat ni dululah, buat ni dulu. Lepas tu nanti buat dia dengan parallel. Lepas tu selesaikan semua, termasuk ini. So, 12 volt ni bukanlah V. 12 volt ni adalah EMF. So nanti awak akan buat EMF sama dengan dia nak I tau. I, R besar tambah R kecil. So 12 volt ni bukan V, dia EMF sebab you ada internal resistance. Ini buku international lah, James Walker University punya buku. Bagus buat soalan ni. Okay, boleh. Cuba try buat soalan ni, buat soalan tadi tu nanti. Ini tak adalah. Okay. Okay, boleh tak? Cikgu. Boleh cikgu. Skrin Okay. cikgu macam lambat. Lambat Okay, tutorial awak dah boleh buat. So maksudnya minggu ni kerja awak banyak jugalah. Buat pasir dan buat chapter baru ni. Chapter baru ni tak banyak pun awak buat. Okay, awak buat soalan nombor 6 ni. 6 saja. Sebab 6 ni yang ni lah. Yang ini semua V. Kenapa V cikgu? Sebab tak ada internal. Kalau ada internal baru kita kira EMF. Buat nombor 6 dulu. So nombor 6 ni dia suruh cari apa nombor 6 ni?
Nombor 6 ni dia show ada identical resonance. Identical? Masa identical? Ni masa identical? Tak identical. Ni bukan identical ni macam-macam resistor. Calculate the equivalent resistor. So awak kena cari R effective dengan total current. Total current senang je. V equals to IR lah. Awak dah cari R effective, awak dah ada V effective, so dapat cari I lah. Ni senang je nombor 6 ni. So macam ni awak settlekan ni dulu. Ini bentuk parallel. Lepas tu buat ini dengan ini bentuk series. Settlekan yang ini parallel. Lepas tu jadi series. Yang ini settlekan ni dulu parallel. Lepas tu buat series. Lepas tu parallel balik. Yang ini adalah series. Lepas tu parallel, lepas tu series, lepas tu parallel balik. Lukis. Tolonglah lukis. Kalau awak lukis, awak akan faham apa awak buat. Kalau awak tak lukis, awak tak faham apa awak buat sebenarnya. Ya? Kena lukis ni. Macam nombor D ni. Saya buat nombor D. Nombor D ni, lukisan awak kalau awak tak nak imaginasi awak kena betul lah. Kalau salah susah nanti. So 20, 5, 5, 10, 15. Okay, so ini 5 dengan 5. So saya buat kat tepi lah. Ini series. Okay, lepas tu nanti dia jadi gambar raja. Tak lukis tu cantik pun tak apa. Janji nampak resistor tu. Okey, matikan salah satu. Katakanlah saya matikan yang ini. So saya biar je ada. So ini dia jadi straight lah sebab saya matikan. So yang ini masih ada lagi. Yang ini masih ada lagi. Okey. So yang ini RA lah saya letak. Ni RA. So ini 10. Ini 20. Ini 15. So bila yang ini dia ada junction. So ini jadi parallel. Okay, lepas tu lukis lagi. Okay, bawah dia. So dia jadi matikan salah satu. Mana awak nak mati? Saya nak matikan yang tengah ni. Saya matikan yang tengah tu. So saya tinggal yang ini lah. Bila saya tinggal yang ini saya panggil dia RB lah. Saya gabungkan dia jadi RB. So RB 15, 20. So RB dengan 15 akan jadi apa? Series. Dan last kali dia akan jadi parallel. Yang ini saya matikan RB, saya tinggalkan 15. Tapi jangan tulis 15, ini RC lah sebab gabungan ni RC. So 20. So gabungan ni adalah parallel. So last kali dia akan jadi R effective. So dapatlah R effective. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So saya tak nak pergi dahsyat-dahsyat lagi lah sebab lagi pun esok awak muat kan. So saya just nak awak buat ni dululah, buat yang ni. So minggu depan baru kita masuk ke COF ni. Ke COF ni saya terus masuk ke COF lah. Yang depan tu saya tak ni sebab yang tu awak belajar kat kuliah nanti. Kita kena buat banyak ke COF lah sebab kalau awak tengok soalan tahun lepas, ke COF tu 10 markah. Masalahnya budak ni dia slow sangat kat ke COF tu. Ke COF. Dia macam-macam nama dia. Nama sebenarnya COF. Nama orang Jerman. Tengok soalan dia, ini adalah chapter 3 kan. Tahun lepas ni. Ni soalan tahun lepas. Ni. Semalam kan awak dah buat tahun lepas ni kan yang ni soalan ni. Ni soalan tahun lepas 2019-2020. So soalan ke COF ni, ni soalan ke COF ni 10 markah. Nampak ni 10.
So dia je dah 10. Kalau tak boleh buat habislah 10 hilang lah. 10 markah awak akan hilang. Sebab dia suruh cari current I1, I2, I3 setiap I ni dia suruh cari. So yang ni memang kena 2-3 kali lah buat latihan. So yang ini nanti minggu depan kita masuk yang ni, COF. Lepas tu 5 markah adalah yang inilah, ini adalah potential divider. Yang saya cakap tadi ada 2. Dia ada 2 application. Depan tadi saya ada ajar dia ada 2 application. Ni. Potential divider, potentiometer. So tahun lepas dia keluar potential divider. Potential divider senang. Potentiometer ni you kena tengok case lah. Tak apa, kita ada masa lagi. So that's why chapter 1, chapter 2 kena settle. Kalau awak tak settle, tak buat, awak akan banyak benda yang awak akan tak tahu. Bila awak tak tahu, awak akan total loss. Bila awak dah total loss, tak minat. Bila tak minat, habis. Sebab apa? Dekat sini bukan masalah minat tak minat. Masalah dekat sini you kena paksa buat.